Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk minggu ni, apa yang saya akan buat adalah kita masih lagi menggunakan objek yang sama, iaitu kerusi, tetapi dia punya cara ataupun step modeling dia adalah berbeza. Okey, sebelum tu saya akan recap balik apa yang kita dah buat minggu lepas. Minggu lepas apa kita buat ataupun tools yang kita guna, kita hanya guna W untuk kita gerakkan objek. Yang kedua, kita guna R untuk kita resize objek. Yang ketiga, apa yang kita guna, tekan shift, hold and then kita tarik untuk kita buat dia punya duplicate. So ni yang apa yang kita guna minggu lepas. So untuk minggu ni kita akan proceed dengan buat objek yang sama, tetapi kita akan guna single object. Okay. Minggu lepas kita guna multiple object, bermaksud kita guna several box, and then kita susun box tu supaya dia akan jadi satu objek baru, iaitu kerusi. Okey, yang ni apa yang kita buat minggu lepas. Kita susun and then kita construct dia supaya dia jadi satu kerusi. So untuk hari ni objek dia masih sama, iaitu kerusi, tetapi kita akan guna single object. Single object bermaksudnya satu saja objek. Okey, saya tukar dia punya color untuk differentiate. Okey, yang ni yang minggu lepas, right click hide selection untuk kita nyorokkan dia buat seketika. Untuk unhide, right click unhide all. So automatic dia akan ada lah. So untuk nak elakkan benda ni mengganggu, kita hide dulu. Okey, berbalik kepada task minggu ni. Task minggu ni kita buat kerusi yang sama, tetapi guna single object, satu objek saja. Okey, sebelum kita go for detail untuk step apa yang perlu ada ataupun kita akan guna, first sekali saya nak korang clear cut di viewport ni. Okey, viewport ni sebenarnya dia ada beberapa option. Option yang pertama adalah keadaan ataupun korang punya objek tu punya parameter. Okey, dalam keadaan sekarang ni dia objek ni berada dalam keadaan realistic, bermaksud dia nampak solid surface. Tapi kalau kata korang right click pada realistic ni and then korang tukar dia kepada wireframe, automatically objek tu korang hanya akan nampak dia punya outline saja. Shortcut key dia F3 ataupun certain laptop F and F3. Okey, ni shortcut key dia. Yang kedua, once dah ada dalam keadaan realistic ni, korang right click korang left click, korang akan nampak satu wording, nama dia edge faces. Korang kena klik untuk activate function ni. Okey, sebenarnya edge faces ni dia adalah satu lagi sub option di mana kalau korang klik, korang akan nampak garisan ni. Kalau sekarang ni tak nampak, and then once korang klik, nampak tak garisan biru ni? Okey, itu sebenarnya fungsi untuk edge faces. Korang kena activate kan. Yang kedua, korang select objek, korang pergi modify. Di modify ni dia akan ada parameter berkaitan panjang, lebar, tinggi objek yang korang ada ni lah sekarang. So untuk saya ni, saya akan tukar dia kepada 45, lebar dia 45 untuk buat segi 4 tepat, and then
dia punya ketinggian box ni adalah 30. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, dalam parameter ni juga dia akan ada length segment, width segment, height segment. Okey, segment ni sebenarnya permukaan yang ada pada sesuatu objek. Okey, secara default dia hanya akan bagi satu segmen. Bermaksud segmen yang ada ke atas ni satu je. Tepi ni satu je. Tepi ni pun satu saja. So untuk korang buat kerusi, korang kena divide dia kepada beberapa section. So saya nak korang letak nilai dia 3. Okey, once korang letak nilai 3, korang akan nampak tak segmen yang satu tadi dia akan divide kepada 3 bahagian. Width segment ni pun sama. Height segment ni pun kalau ikutkan letak je lah, nak memudahkan korang nampak semua nilai dia 3. Okey, sebab apa korang perlu divide dia kepada 3 segmen? Sebenarnya kalau secara kasar dia sebenarnya korang dah nampak basic idea dia. Setiap bucu-bucu ni kita akan keluarkan dia untuk jadi kaki ataupun tempat penyandar. Alright, so saya saja je buat satu lagi objek untuk korang nampakkan perbezaan antara kedua-dua objek ni nanti. Saya tukar color, letak hijau. Okey, once korang dah letak parameter dia macam ni, korang dah aktifkan edge faces, korang dah letak parameter macam ni. Yang kedua, yang berikutnya, bukan yang kedua, yang berikutnya, korang kena convert objek ni, geometri ni, kepada editable polygon. Okey, sekali lagi yang ni adalah geometri. Geometri ni tak kisahlah box ke, silinder ke, torus ke, tube ke, piramid ke, plane ke, adalah dalam keadaan geometri. Bermaksud kita tak boleh nak tukar dia punya form, tak boleh tukar dia punya bentuk lagi. So untuk kita tukarkan bentuk ataupun nak ubah dia punya bentuk, apa yang korang kena buat adalah korang kena convert dia kepada editable polygon. Sekali lagi korang kena convert objek ni kepada editable polygon untuk membolehkan korang tukar dia punya bentuk, tukar dia punya form. Alright, sebelum korang boleh convert tadi, apa yang saya kata, korang kena pergi modify, make sure segment ni semua divide kepada 3. Okay, once dah divide, barulah korang boleh convert dia. Macam mana kita nak convert geometri ni kepada editable polygon? Okay, first kali step, select object, right click, and then convert to editable polygon. Jangan ambil convert to NURBS, editable patch, gpoly, bla bla ni, editable mesh. Make sure korang select convert to editable polygon. Okay, so once korang dah convert dia kepada editable polygon, korang akan dapat, korang tengok kat command panel korang ni, dia dah bertukar, di mana korang akan ada 5 sub selection. Okey, yang kotak hijau ni masih belum di convert, bermaksud korang masih boleh tukar parameter ni. Tetapi once korang dah convert, korang dah tak boleh dah nak add segment. So make sure sebelum korang convert tadi, korang kena ada nilai dia macam ni, and then baru right click and then convert to editable polygon. Sekali lagi so saya delete yang ni dah. Saya nak make sure korang clear cut. Buat satu kotak, masukkan parameter yang ni. Step dia, select object, modify, length segment, width segment, height segment, and then yang paling penting adalah segment-segment ni 3, 3, 3. Okey, default dia akan bagi 1. Okey, 1 ni maksud dia apa?
Satu ni bermaksud surface yang ada sekarang ni hanya akan ada satu je segmen besar ni. So untuk nak buat kerusi, divide dia kepada 3 and then 3. Alright. Once dah letak nilai segmen ni semua, barulah korang boleh convert to editable polygon. Okay, once dah convert ke editable polygon, korang akan ada 5 sub selection, di mana setiap selection ni dia ada function, ada fungsi tersendiri. Okay, first saya akan go to vertex. Vertex ni adalah, okay, apa ini vertex? Vertex adalah titik-titik biru yang korang nampak dekat atas surface tadi. Okay, contoh, saya naik lebih daripada 1, saya tekan control and then saya tekan W. Once dah tekan W, korang dah boleh gerakkan vertex. Okay, ni adalah vertex. Vertex adalah titik-titik biru yang ada pada objek korang. Okay, clear Bukannya atas saja tau, korang boleh select yang tepi ni pun boleh. Ataupun korang nak select macam ni nanti pun tak ada masalah. Ini adalah vertex. Yang kedua, sebelah vertex adalah edge. Edge adalah garisan antara vertex. Okey, ni vertex kan, titik biru ni. So edge adalah garisan-garisan antara vertex tadi. So macam contoh, saya select lebih daripada 1, tekan control and then saya gerakkan dia ke atas. Apa akan jadi? Korang dah boleh edit dia punya form. Tak kisahlah korang nak buat atap rumah ke, korang nak buat bukit ke nanti, korang nak buat apa ke, boleh, tak ada masalah. Alright, ni dah jadi macam petanjak dah ni. Okay, faham Edge adalah garisan. Yang ketiga, border. Border ni saya skip, saya go straight to polygon. Okay, polygon ni adalah surface permukaan atas. Okay, so katakanlah kat sini saya ada 9 polygon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, untuk top view dia saya ada 9 polygon. Alright, sama juga, select polygon and then kalau korang nak gerak, korang tekan W. Kalau korang nak manipulate lagi, korang boleh tekan E untuk rotate. And then kalau korang nak tarik lagi, korang boleh tarik W. Okay, so ini adalah fungsi polygon. Okay, yang terakhir dalam 5 adik-beradik ni, 5 sub-selection ni adalah elements. Element adalah keseluruhan objek. Alright. Okay, so saya repeat balik. Vertex adalah titik, edge adalah garisan, polygon adalah surface yang ada pada objek, element adalah keseluruhan. Okey, yang saya skip tadi adalah border. Okey, katakanlah saya ambil satu polygon, saya delete. Apa akan jadi? Okey, permukaan tu akan jadi kosong. Kalau korang tengok kat sini, korang nampak permukaan ni kosong. Okey, permukaan kosong tu adalah border. Nampak tu border. Okey. So permukaan kosong adalah border. Okey, saya tutup balik, saya just cap. Okey, clear So dia ada vertex, edge, border, polygon and elements. Okey, untuk berbalik kepada kursi tadi, okey, roughly sebenarnya once korang dah divide dia kepada 9 section ni, korang dah nampak dah dia punya apa? Bentuk untuk korang create dia punya kaki kerusi. Tapi kalau korang select macam ni,
Katakanlah sebagai contoh, select macam ni, korang dah boleh tarik dia punya kaki, betul tak? Okay, contoh So keempat-empat poligon yang kat bucu-bucu ni, fungsi dia akan jadi sebagai permukaan untuk kita create kaki kerusi. Okay, select and then korang tekan W. Kalau korang tarik, sebenarnya dia tak boleh jadi kaki kerusi sebab dia akan follow semua ke semua. Okay, kat sini sebenarnya betul lah, yang 4 poligon ni adalah dia punya kaki. Tapi korang kena tahu, setiap editable setiap selection ni sebenarnya dia ada dia punya editable tools tersendiri. Sebagai contoh, kalau vertex dia akan ada edit verticals. Kalau saya ambil edge, dia akan ada edit edges. Kalau saya ambil border, edit borders. Polygon pun sama, akan ada edit polygon. Okey, yang ni yang saya kata tools dia, extrude, outline, bevel, insert, bridge, flip. Dan kalau saya ambil elemen, dia pun akan ada dia punya tools tersendiri. So untuk hari ni saya akan start dengan polygon. Sebab apa? Surface. Okey, kalau korang nampak kat sini, polygon keempat-empat ni adalah dia punya basic form untuk kerusi punya kaki. Tapi kalau korang buat sekarang, kaki dia akan jadi besar. So untuk nak nampakkan dia punya kaki tu lebih realistik, saya akan select vertex dulu. Okey, sebab apa saya akan select vertex? Saya akan select macam ni tau. Top view, make sure korang select satu menegak, satu straight line. Jangan select macam ni. Select satu, tekan control. Okey, kalau korang select macam ni, vertex yang korang select tu hanya pada vertex atas saja. Yang bawah-bawah ni korang tak select, kan? So untuk nak select ke semuanya sampai ke pangkal ataupun bawah tu, select macam ni. Okey, tekan W. Okey, macam saya cakap tadi, sebenarnya W ni adalah untuk move. Okey, bukan semata-mata nak move object, dia boleh juga digunakan untuk move sub selection korang. Alright, untuk case ni saya movekan dia punya vertex. Satu dah settle. Select yang ni pula, right click pula, movekan objek ni, vertex ni ke tepi untuk nak kecilkan kaki tu nanti. Second step, third step, ini step yang keempat. Okay, so tugas pertama korang, once korang dah convert kepada editable polygon, select verticals and then select sama ada menegak atau melintang sampai korang punya kotak yang originally tadi kaki dia besar tadi, korang dapat something yang lebih kurang macam ni. Dah kecil sikit dia punya polygon tu, barulah korang dah boleh keluarkan kaki-kaki dan juga dia punya tempat penyandar. Okey, so macam mana kita nak keluarkan kaki dia? Okey, untuk step yang kedua, once korang dah convert tadi tu, ambil polygon. Untuk contoh ni saya guna tengah ni lah untuk nampakkan lebih besar dan lebih faham. Okey, bawah polygon ni macam saya cakap, dia ada edit polygon. Korang scroll ke bawah, korang akan nampak edit polygon punya tools. Okey, untuk hari ni kita hanya guna satu saja, extrude. Apa itu extrude? Dalam erti kata lain, dia sebenarnya extrusion, menarikkan, lebih kurang macam tu. So jangan tekan pada extrude punya wording ni, tekan pada setting tepi. Alright, originally dalam keadaan biasa nilai dia kosong, bermaksud takkan ada apa-apa perubahan pada surface tu. Nampak? Dari tepi dia akan nampak flat dia.
sebab nilai dia kosong. Tetapi if let's say korang letak nilai dia positif, dia akan tarik keluar. Alright, extrusion nilai positif, automatically dia punya form tu akan dia tarik keluar. Positif kat sini positif. And kalau korang letak nilai dia negatif, automatically dia akan tarik dia ke dalam. Okay, tekan right tadi. Nampak tak extrusion tu? Tu fungsi extrude. Sama ada korang nak tarik dia ke dalam atau tarik dia keluar. Okay, clear Okay, so sampai sini korang dah nampak basic form dia sama, empat segi. Tapi korang dah clear yang bahagian tepi-tepi ni sebenarnya digunakan untuk kita extrude sebagai kaki. Okay, so pergi kat bawah bottom view ni, korang select 4 penjuru, polygon yang dekat penjuru, and then korang pergi ke extrude. Jangan klik pada wording, klik pada setting ni, akan naik pop-up ni. Okey, dekat pop-up ni korang kena letak nilai dia positif ke negatif. Positif ke negatif. Okey, untuk extrusion keluar, ditarik keluar. Okey, nilai yang korang kena letak adalah nilai positif. Extrusion dia pada nilai positif. Okey, untuk once korang dah, okey, katalah let's say korang dah puas hati dengan nilai ni, and then apa yang korang kena buat adalah korang kena klik pada button right, baru dia akan stop the extrusion. Okey, nampak? Ni dah jadi macam meja Jepun kan. Okey, tak siap lagi ni, kontak sangat, pendek sangat. So select lagi polygon yang sama tadi, and then korang extrude lagi. Okey, kali ni extrusion dia make sure nilai dia agak sedikit compare ke yang pertama. Okey, sebab apa nanti saya terang. So dekat sini saya extrude dia tak banyak sangat nilai dia. Okey, nak stop dia, tekan klik, pam, settle. Cukup, pendek lagi kan. So saya akan extrude sekali lagi, final extrusion untuk kaki. Nilai dia, make sure nilai dia besar sikit lah. Alright, cun. Nampak macam ni, boleh? Ngam. And then korang just klik button right. Okey, kalau korang perasan sebab apa saya extrude 3 kali, 1, 2, 3 tadi, sebenarnya untuk saya keluarkan apa ni, box melintang. Ni menegak tadi kan, menegak, and then saya nak keluarkan box yang melintang. Okey, fungsi dia apa sebenarnya box yang melintang ni? Okey, kalau katakan kita select pada paksi Z, dia akan extrude atas atau bawah. Tapi kalau kita pilih pada paksi Y atau X, dia akan extrude ikut paksi lah. So saya nak create satu objek ataupun satu tiang kayu yang melintang macam ni. Melintang macam ni. So apa yang saya perlu buat, saya select dia punya polygon, and then saya akan extrude sekali lagi. Okey, banyak sangat kan nilai dia. Okey, tengok pada view left side, left view, and then make sure nilai dia korang letaklah yang bersepadan. Okey, nampak tak? So korang dah ada satu tiang, 2 tiang lah, 2 tiang yang melintang. Okey, tiang yang melintang ni kalau korang nak buat simple kerusi, korang boleh extrude sekali je. Tapi saya nak nampakkan dia lebih realistik, saya akan extrude dia 3 kali. Sama juga macam yang tadi.
Okey. Alright. Tekan pangkal ke, tekan right ke, tekan tambah. Tekan right. Okey, extrusion yang pertama. Tak siap lagi ni. So korang extrude sekali lagi. Okey, nilai dia slightly rendah sikit. Okey. Right. Extrude kali yang terakhir. Okey, yang ni korang kena make sure nilai dia banyak sikit. Okey, sampai dia tutup sini. Kan? Settle. Okey. Kalau masa korang buat modeling proses, so make sure korang tengok the whole viewport tau. Jangan based on satu viewport. Sebab kadang-kadang korang akan pening ataupun korang keliru dia punya proportion. So untuk yang ni, kalau korang perasan kotak ni dia tak center kan, antara sini dengan sini. So apa yang saya buat, saya ambil vertex, saya select macam ni, and then saya at least dia punya kotak ni taklah terlampau ke kiri atau terlampau ke kanan. Alright, settle Okay, sampai sini sebenarnya bahagian section yang tengah ni saya nak extrude dia ke tepi. So saya ambil polygon, and then step yang sama saya akan extrude. Okay, extrusion ni berapa kali nak? Sekali cukup, memadai. Faham? So korang dah dapat satu kerusi yang ada kaki 4, dan juga dia ada bahagian yang melintang dan melintang ni lah, untuk nak bagi kerusi korang lebih, struktur dia lebih kukuh. Okay, so bahagian kaki dah settle. So the next step is macam mana kita nak create tempat menyandar. Okay, tempat menyandar ni, sebab tadi kaki korang select bawah, tempat menyandar ni korang kena automatically korang kena select atas lah. Select bucu atas, polygon bucu atasnya dua ni. Settle. Okey, nak bagi dia keluar nilai extrusion dia macam saya terang tadi, untuk tarik keluar nilai extrusion dia kena positif. Pergi ke setting, and then nilai dia positif. Alright, tarik je, simple saja, tarik. Okey, done. Okey, katalah dah, tekan right. Okey, sebenarnya untuk kerusi punya tempat penyandar ni sama je step dengan yang kaki ni, di mana korang kena extrude dia beberapa kali. Extrude. Okey, extrusion yang kedua untuk tempat penyandar ni, make sure nilai dia tak terlampau banyak lah, sebab kita akan extrude dia ke tepi pula untuk buat penyandar ni. Okey, kalau kata korang nak extrude nilai yang sama, korang jangan tekan right, korang tekan plus. Bermaksud kita tambah extrusion. 1, 2, 3. Okey, sebab apa 3? Nanti saya terang. Okey, untuk yang tempat penyandar ni dia ada 4 kali extrude. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali extrusion. Sebab apa? Sebab kalau korang perasan kerusi tadi dia ada tempat penyandar. Okey, nampak tak dua ni? Saya select yang dalam tau, bukan yang tepi, bukannya front view. Saya select yang dalam untuk saya extrude dia ke tepi. Sama je step dia. Select polygon yang based on part C yang korang nak pilih tadi tu, and then korang just extrude. Okey, nilai dia terlampau banyak ni, so saya slightly kurangkan dia. Okey, cun. So once korang dah extrude, automatically korang akan dapat ataupun siap untuk satu kerusi. Okey,
Nampak tak proportion dia macam pelik sikit? Bukan pelik, dia punya bahagian tempat penyandar ni terlampau tinggi kalau nak comparekan dengan kaki. So, apa yang korang kena buat? Pergi ke vertex. Sebab apa vertex? Kita nak select tepi ni ataupun select macam ni. Kita nak bagi dia punya tempat penyandar ni berpada-pada. So dah okey kot. Ataupun korang rasa tinggi sangat lagi, rendahkan lagi. Alright. So sampai stage ni bermaksud korang dah complete all the step yang korang kena ada untuk create satu kerusi dengan menggunakan satu ataupun menggunakan single object. Okey, nampak tak? Saya dah siapkan satu kerusi, tapi untuk minggu ni punya task saya hanya guna satu je box. Box tu saya divide dia kepada beberapa segmen untuk saya keluarkan kaki dan juga tempat penyandar. Alright. So unhide all, saya akan ada dua kerusi sekarang. Kerusi yang pertama ni, kerusi yang last week korang buat, tetapi korang buat guna beberapa ataupun multiple object, and then korang arrange, korang susun. Once korang susun, korang akan construct dia menjadi satu kerusi. Okey, yang ni yang korang guna minggu lepas. So untuk minggu ni korang masih buat objek yang sama, kerusi, tetapi kali ni korang hanya guna single object. Single object. Okey, single object. Dan single object ni nanti korang pergi ke modify untuk korang letak nilai yang berpatutan. Sebagai contoh saya cakap tadi 45, 45 and 30 untuk dia punya dimension. And then yang paling penting, korang kena ada 3 segmen dan juga 3 segmen. Okey, segmen-segmen ni sebenarnya dia punya fungsi adalah untuk korang extrude dia punya kaki dan juga extrude dia punya tempat penyandang. Dah ada segmen ni, and then barulah korang boleh convert dia kepada editable polygon. Step nak convert, right click pada object, convert to editable polygon. Okay. Once dah convert, korang akan ada 5 sub selection, 5 adik-beradik ni, dan setiap selection dia akan ada dia punya editable tools. Sebagai contoh, vertex, edit, edges, edit, border, edit, polygon, and last kali is edit elements. Okay. So step ni saya dah terang tadi. Saya delete yang ni. Okay. So dekat sini korang ada 2 kerusi, dan kerusi ini dia guna step yang berbeza. Yang ni saya dah boleh delete. Saya just tinggalkan kerusi hijau. Okay, once dah siap, macam mana kita nak save? Okay, file, save as, pergi ke folder korang, online. Okay, so subjek saya 3154. Okay, kat sini sebenarnya saya delete ni. Okay, dalam korang punya apa ni, folder ni, korang kena buat satu folder baru lagi. Yang ni minggu lepas kan. Okay, yang ni minggu ni korang kena buat siap-siap folder yang ni kerusi, still sama kerusi.
kerusi editable polygon. Okey, sebenarnya yang ni adalah video kedua saya sebenarnya, sebab video yang pertama tadi tu dia ada masalah. So saya buat video baru. Sebab tu dia yang tadi kalau korang perasan saya ada dah folder editable polygon tadi kan. Okey, tak apa, biarkan. Okey, dalam ni sama juga step dia, kerusi, make sure korang letak editable polygon. Okey, file 3D Max. Okey, macam yang last week saya mention, file 3D Max ataupun file 3ds adalah file di mana korang masih boleh edit. Bermaksud once dah settle modeling, korang boleh buka lain kali, korang boleh edit. Okey, yang file yang kedua adalah korang tekan Fn, F3 ataupun F3 saja untuk korang F3 pula dah silap. F9 untuk korang render korang punya objek. Sekali lagi, F9 ataupun ke dekat toolbar render production. Okey, nak save file ni adalah pergi ke disket. Disket tepi ni korang tekan save image. Alright, make sure file yang korang ambil adalah JPEG. Sebab kita tak melibatkan printing lagi, kita pakai JPEG je. Kecil sikit file dia. Nama dia kerusi editable polygon. Max ni korang buang lah. JPEG. Pergi ke folder tadi kan, save. Make sure dia punya image quality dia best, image size large, and then dia punya smoothing ambil max, and then okay, beres. Okay, settle. Kita tengok kat kita punya okay. So dekat folder korang automatically akan ada kerusi editable polygon 3ds file, and then korang akan ada satu kerusi yang dah render tadi dalam bentuk image ataupun JPEG file. Alright, so untuk hari ni, so korang apa yang korang kena buat, macam saya terang tadi, korang kena develop ataupun create satu objek ataupun satu kerusi yang sama macam minggu lepas, tetapi kerusi kali ni korang hanya menggunakan satu objek. Okey, objek ni di mana kalau korang buka awal-awal ataupun korang tak pernah convert objek ni kepada editable poly sebelum ni, ataupun korang tak ada letak nilai, dia akan nilai dia pre-default dia akan bagi semua satu. Okey, yang pertama key in dia punya dimension. Untuk saya punya case ni saya letak 30 45 30. Hai. Okey, besar sangat ni. Okey, cukup lah kot. Alright. Ataupun nak slightly tebal. Okey, itu yang pertama. Make sure korang letak nilai dia punya ni. And then nilai segmen ni yang paling penting adalah 3, 3, 3. Nak convert dia, right click, convert to editable poly. Okey, sampai sini
korang boleh, kalau tak faham, korang boleh tengok balik video ni pada awal. Sebab step yang saya akan guna ada sama dengan step yang saya buat kerusi hijau ni tadi. So once dah siap, once dah save, korang boleh try untuk buat objek-objek lain. Tapi untuk permulaan dia, untuk yang ni saya buat satu kerusi dulu. Dah save, barulah selesai task untuk minggu ni. Alright, saya rasa itu saja untuk minggu ni. Try buat satu kerusi tetapi menggunakan single objek, satu box sahaja. Itu saja untuk minggu ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, terima kasih banyak-banyak. Bye-bye.